Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk bab 2 iaitu biologi sel dan organisasi sel. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, pelajar-pelajar dapat mengenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan dengan baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pelajar-pelajar dapat menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf dengan betul. Okey, dan objektif kita yang ketiga adalah pelajar-pelajar dapat membezakan antara komponen sel haiwan dan sel tumbuhan dengan tepat. Okey, jom kita mulakan. Sel merupakan unit asas untuk semua benda hidup. Okey, sel adalah unit asas bagi semua benda hidup. Komponen-komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan terdiri daripada yang pertama adalah mitokondrion. Yang kedua adalah sentriol. Yang ketiga adalah jasad Golgi. Yang keempat adalah membran plasma. Yang kelima lisosom. Yang keenam nukleus. Yang ketujuh ribosom. Yang ke-8 jalinan endoplasma. Okey, boleh tengok ini adalah gambar struktur sel yang mana terdapat pelbagai komponen di dalamnya. Okey, kita pergi kepada komponen yang pertama iaitu mitokondrion. Okey, mitokondrion ialah komponen sel berbentuk rod atau sfera. Yang terdiri daripada dua lapisan membran iaitu membran luar dan licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. So bentuk dia berlipat-lipat. Dia mengandungi enzim yang mana terlibat dalam respirasi sel. Mitokondrion. Fungsi mitokondrion adalah tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Pelajar kena ingat mitokondrion adalah tapak penjanaan tenaga. Seterusnya, tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP. Untuk digunakan oleh sel. Dia menjana tenaga dalam bentuk ATP untuk digunakan oleh sel. Itu adalah tugas mitokondrion. Yang kedua, komponen sentriol. Bentuk dia berbentuk silinder panjang dalam satu ikatan, dalam satu susunan. Struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan di dalam sel haiwan terdiri daripada susunan microtubule kompleks. Dia adalah microtubule kompleks. Boleh tengok dalam gambar rajah. Tidak wujud di dalam sel tumbuhan. Sentriol tidak wujud dalam sel tumbuhan. Kamu akan lebih faham nanti masa tajuk pembahagian sel. Fungsi sentriol adalah membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Pembahagian sel iaitu mitosis. Dan seterusnya, kita pergi kepada jasad Golgi. So ini adalah rupa jasad Golgi. Jasad Golgi ni terdiri daripada satu timbunan kantong pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. So as long as kamu nampak, kamu boleh identify itu adalah jasad Golgi. Dah cukup bagus. Seterusnya, membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digenting dari hujung yang satu lagi. So bentuk jasad Golgi ini ada bulat-bulat kat situ. So dekat bahagian hujung tu vesikelnya digenting. Vesikelnya digenting. Fungsi jasad Golgi. Fungsi dia adalah untuk memproses,
mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan-bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan juga glycoprotein. Okey? So glycoprotein ni adalah gabungan di antara karbohidrat serta protein. Okey, itu adalah fungsi jasad Golgi. Seterusnya kita tengok membran plasma. Okey, membran plasma. Pelajar jangan salah faham dan jangan keliru membran plasma dan juga dinding sel. Okey, membran plasma terdapat pada kedua-dua sel, manakala dinding sel hanya pada tumbuh-tumbuhan sahaja. Okey. So ini adalah struktur membran plasma. Membran luar yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Okey, di bahagian luar yang menyelaputi seluruh sel. Okey, dibina daripada protein serta fosfolipid. Dan selaput, dia merupakan selaput yang nipis dan kenyal. Okey, dan dia bersifat telap memilih. Okey, separa telap. Tak semua yang boleh melaluinya. Okey, dia memilih. Macam korang kan, pilih kawan kan. So, kamu adalah membran plasma. Okey, seterusnya. Fungsi dia adalah untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Okey, so kandungan sel tu berada dalam satu kumpulan, okey, yang mana membran sel, membran plasma ni fungsi dia adalah untuk mengasingkan kandungan sel yang mana ada komponen-komponen dalam tu dengan persekitaran luar. Okey, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan juga keluar sel. Okey, pergerakan bahan keluar dan masuk dikawal oleh membran plasma. Sebab tu dia kata tadi telap memilih ataupun separa telap, yang mana tak semua benda boleh masuk dan juga keluar sesuka hati. Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi. Okey, itu adalah function untuk membran plasma. Kita pergi kepada organel seterusnya, iaitu lisosom. Okey, lisosom. Dia berbentuk kantong sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal, mengandungi enzim lisozim, iaitu enzim pencernaan. Fungsi untuk lisosom adalah menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Okay, selain daripada itu, ia menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Bermaksud kalau kita punya sel-sel yang rosak ini, dia akan uraikan. Okey, dia akan uraikan. Boleh faham? Alright. Nukleus. Okey, siapa yang tak pernah dengar perkataan nukleus? Okey, nukleus ni, kalau kamu lukis gambar sel kan bulat, lepas tu tengah-tengah ada bulat besar warna hitam, lepas tu titik-titik kan dulu masa law form kan. Okey, yang besar hitam tu adalah nukleus. Kenapa diwarnakan hitam? Sebab nukleus ini adalah organel yang mempat. Okey, komponen yang mempat. Komponen yang paling besar di dalam sel berbentuk sfera, padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleus mengandungi kromosom, nukleolus dan juga nukleoplasma. Okey, kromosom berada di dalam nukleus. Apa itu kromosom? Kita akan belajar lebih detail lagi untuk bab seterusnya. Okey, fungsi nukleus untuk mengawal segala aktiviti sel, mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik, iaitu kita panggil DNA. So kromosom ni dia ada DNA. Siapa yang berminat nak jadi forensik, so kamu akan familiar dengan DNA. Dan DNA menentukan ciri sel dan juga fungsi metabolisme. Next, ribosom. Tadi lisosom. Ni ribosom. Okey, granul kecil dan padat yang berbentuk sfera. Granul kecil. Bila sebut granul, dia berbentuk macam bulat-bulat tu adalah granul kecil. Okey, terdiri daripada protein dan juga asid ribonukleik. Tadi DNA, yang ini dia RNA. Ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar.
atau wujud bebas di dalam sitoplasma. Okey, dalam sitoplasma tu dia wujud bebas ataupun dia terdapat pada jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma ni dinamakan jalinan endoplasma kasar dengan kehadiran ribosom. So bila dia ada granul tu melekat-lekat, so dia akan jadi kasar. That's why dipanggil jalinan endoplasma kasar. Okey. So fungsi ribosom adalah merupakan tapak sintesis protein. Seterusnya, jalinan endoplasma. Okey, jalinan endoplasma ni ada dua jenis. Yang pertama, jalinan endoplasma licin dan yang kedua, jalinan endoplasma kasar yang teacher mention sebelum ini. Okey, jalinan terdiri daripada sistem berongga ceper berlipat yang bersambungan membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis macam teacher mention tadi. Okey. Kasar tadi dia ada ribosom, manakala licin tidak ada ribosom. Macam muka kita ada jerawat kan, dia jadi kasar. Kalau tak ada jerawat dia jadi licin, flawless kan. Okey, fungsi jalinan endoplasma ini adalah untuk mensintesis. Okey, untuk jalinan endoplasma kasar dia mengangkut protein. Kalau ribosom tadi yang melekat dekat dia tu, dia sintesis protein, kemudian dia pas dekat jalinan endoplasma kasar. So jalinan endoplasma kasar tu mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Okey, manakala jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut gliserol dan juga lipid. Okey, ingat licin, lipid. Okey, serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Alright, so kita tengok untuk sel tumbuhan tadi, sel haiwan ni adalah untuk sel tumbuhan. Okey, kalau kat sel haiwan tadi tak ada vakul, untuk sel tumbuhan ada vakul. Kantong berisi cecair iaitu subsel. Okey, rupa bentuk dia macam ni, dikelilingi oleh membran tonoplas. Okey. So ini adalah contoh vakul. Okey, so boleh baca dekat slide. Okey, fungsi vakul untuk meresap, air meresap ke dalam vakul sel tumbuhan dan sel menjadi segah. Okey, so macam mana air boleh meresap dekat sel tumbuhan? Dia dan kemudian disimpan di dalam vakul. Okey, so tumbuhan tu akan menjadi segah. Dalam haiwan unisel, vakul mengecut terlibat dalam proses pengosmo kawal aturan, osmosis dan perkumuhan. Kloroplas. Kita ada kloroplas tak? Sel haiwan tak ada kloroplas. Untuk kloroplas hanya ada pada tumbuhan. So berbentuk bujur, terdiri daripada dua lapisan membran yang mengandungi pigmen klorofil, pada grana, memberikan warna hijau pada tumbuhan. Sebab tu tumbuhan dia berwarna hijau dengan kehadiran pigmen klorofil. Okey, fungsi kloroplas. Klorofil yang ada pada kloroplas itu menyerap cahaya untuk menukarkannya kepada tenaga kimia dalam proses fotosintesis. Okey, kemudian sitoplasma terdiri daripada medium jelly-like, berjeli yang mengandungi komponen sel terampai. Mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat serta sebatian tak organik seperti ion kalium. Fungsi dia adalah sebagai bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Dinding sel. Dinding sel adalah satu lapisan yang kuat dan tegar yang dibina daripada selulosa. Dibina daripada gentian selulosa. Bersifat telap sepenuhnya. Kalau tadi membran plasma adalah separa telap ataupun telap memilih, manakala untuk dinding sel dia adalah telap sepenuhnya. Kita pergi pada fungsi dinding sel. Dinding sel ni fungsi dia yang pertama adalah mengekalkan bentuk bagi sel tumbuhan. Sebab tu sel tumbuhan dia normally dia kekal. Kemudian memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Memberi sokongan mekanikal, memperkukuhkan lagi, menguatkan lagi tumbuhan tersebut.
jom kita lihat. Okey, tadi kita dah belajar tentang komponen-komponen dan organel pada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, sekarang kita akan lihat tentang perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Kita lihat persamaan dulu Yang pertama, kedua-dua sel mempunyai nukleus, ada sitoplasma, ada membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma, kasar dan licin, serta ribosom. Okey, so dua-dua tu ada komponen-komponen ini Okey, manakala perbezaan pula, okey, untuk tumbuhan bentuk dia berbentuk sel tetap, manakala haiwan bentuk sel tidak tetap. Perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, mempunyai dinding sel. Haiwan ada dinding sel tak? Okey, tidak mempunyai dinding sel. Okey. Perbezaan yang ketiga, tumbuhan mempunyai kloroplas. Sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Kenapa sel haiwan tak ada kloroplas? Sebab apa? Kloroplas ni fungsi dia untuk fotosintesis. Dia ada klorofil untuk proses fotosintesis. Okey, sebab tu haiwan tidak ada kloroplas. Okey, perbezaan yang keempat, sel tumbuhan mempunyai vakul yang besar. Okey, manakala sel haiwan tiada vakul. Okey, kalau ada, saiznya kecil sahaja, tak sama macam tumbuhan. Okey, perbezaan yang kelima, sel tumbuhan simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji, manakala sel haiwan simpanan karbohidrat dalam bentuk glycogen. Okey, tumbuhan kanji, haiwan glycogen. Okey, dan perbezaan yang terakhir ialah sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, manakala sel haiwan mempunyai sentriol. Okey, kelas. So, setakat ini sahaja teacher harap ketiga-tiga objektif tu kita dapat capai pada hari ini. Okey, apa dia objektif pertama? Yang pertama adalah pelajar dapat mengenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan dengan baik. So, kamu dapat kenal pasti struktur. Yang kedua, menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Tadi kita dah kenal pasti, kemudian kita kena ambil tahu pula apakah fungsi dia. Okey? So, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan dengan tepat. Okey, tadi kita dah mention tentang persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, semoga kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan.